Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Perak menentang Seri Pahang dalam pusingan pertama Piala FA, yang mana Seri Pahang berjaya bangkit untuk menang 2-1 pada perlawanan ini hasil jaringan dari Malik Ma'arif dan juga Brundo, manakala gol pasukan Perak dijaringkan oleh Obiozo. Pada perlawanan ini sebenarnya pasukan Perak adalah the better team lah, yang mana kalau kita lihat dari segi create chance ataupun mencipta peluang dan ada peluang yang sepatutnya mereka sudahkan, pasukan Perak adalah lebih mendominasi dan juga lebih banyak peluang untuk mereka jaringkan. Tetapi dari segi execution, pasukan Perak agak kurang dan juga tidak memuaskan lah, dan boleh dikatakan Perak juga kalah akibat dari kesilapan mereka sendiri, yang mana Fadil menyebabkan pasukan Perak terpaksa bermain dengan 10 orang lagi apabila buat mistake yang tak sepatutnya dia buat, yang mana dia pegang ataupun menghalang pergerakan Kepa Sherman, padahal dah ada Sunday yang boleh backup untuk menghalang gerakan Kepa berada di belakang. Tetapi disebabkan mistake tersebut, dia kena second yellow dan dikenakan kad merah. Dan perlawanan ni selepas pasukan Perak kena kad merah dan bermain dengan 10 orang, barulah pasukan Seri Pahang meneruskan dan juga step up meningkatkan tempo perlawanan untuk menjaringkan gol penyamaan melalui Malik Ma'arif dan akhirnya menjaringkan gol kemenangan melalui sepakan penalti dari Brundo apabila Nasrul Amri dikatakan membuat sentuhan kepada Bakiuddin. Walaupun Bakiuddin lambat jatuh waktu tu, ref tetap bagi penalti. Tapi nak buat macam mana? Game dah habis. Memang itu adalah kenyataan yang perlu diterima dan memang tak boleh nak diubah dah lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan, yang mana untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan Perak. Apakah perkara positif yang saya suka tentang pasukan Perak ni? Apa yang menarik tentang pasukan Perak bagi saya adalah dari segi mereka punya formation. Kalau kita lihat di atas kertas, Perak bermain dengan 4-3-3, tetapi kalau kita lihat di dalam padang, Perak sebenarnya bermain dalam formation yang lebih kepada penggunaan back 3 ataupun penggunaan back 2 di belakang, sama ada gandingan Sunday Afolabi dan juga Haziq Fuad yang bertindak sebagai back 2 ataupun Haziq Fuad, Sunday Afolabi dan juga Hafizal yang bertindak sebagai back 3, yang mana Perak lebih gemar untuk melakukan mereka punya gerakan serangan dengan melibatkan mereka punya fullback iaitu right back Hafizal dan juga left back Raja Imran untuk mengcover ataupun bermain dengan lebih ofensif di bahagian hadapan untuk hold the touchline, manakala di bahagian tengah pasukan Perak akan bermain dalam sistem double pivot, iaitu Fadil akan bergandingan dengan Ikhwan Hafizu ketika first half, tetapi Fadil lebih kepada holding ataupun lebih kepada bertahan, manakala Ikhwan Hafizu lebih kepada bahagian tengah untuk stabilkan sama ada dari segi menyerang ataupun dari segi bertahan. Tapi mostly Ikhwan Hafizu more to attacking lah, dan di fasa final third ataupun di kawasan serangan pasukan Perak lebih suka untuk overload bahagian hadapan dengan penggunaan player yang lebih banyak lah. So kita boleh tengok di bahagian hadapan pasukan Perak akan ada pemain seperti Obiozo, Hadi Fayad, Faris dan juga Syafizi yang bertindak untuk bermain sebagai attacking front mereka dan bermain dalam keadaan yang lebih narrow, bermaksud mereka akan lebih rapat ke bahagian tengah ataupun ke bahagian half space untuk melakukan penetration ke arah gawang pasukan Seri Pahang. Jadi kat situ mereka akan overload number of attacking di bahagian hadapan berhampiran dengan di box pasukan lawan untuk mereka melakukan combination play dan link up. Dan hasilnya apa yang kita boleh lihat di bahagian hadapan pasukan Perak, ada dua player yang meningkat ataupun menyelah dalam game ni, iaitu Syafizi dan juga Faris Izham, yang mana boleh saya katakan kedua-dua player ni adalah kedua-dua player yang memberi impak positif kepada gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Perak di bahagian attacking third mereka. Dan kita boleh lihatlah bagaimana Faris dan juga Syafizi mencipta beberapa peluang yang hampir menjaringkan gol. So benda tu positif lah kepada pasukan Perak. Cumanya apa kekurangan pasukan Perak pada perlawanan ni adalah gandingan Obiozo dan juga Hadi Fayad. Mereka walaupun overload numbers of player di bahagian hadapan,
hadapan, tetapi Obiozio walaupun menjaringkan satu gol, tetapi dia masih lagi gagal untuk mencari ruang-ruang yang lebih banyak untuk menerima bola dari bahagian tengah. Dan kita boleh lihat juga Hadi Fayad yang bermain sebagai as a second striker ataupun as a support kepada Obiozio gagal memberi impak yang positif untuk memberi bantuan kepada Obiozio di bahagian hadapan. Dan banyak gerakan ataupun passing kepada Obiozio yang kita boleh lihat adalah lebih direct, tetapi Obiozio walaupun ada fizikal yang bagus, tetapi beliau sebenarnya gagal untuk melepasi kawalan pemain pertahanan Seri Pahang yang dikawal oleh Fadli Syaz ataupun Brundo. So ada fizikal pun dia still lagi tak boleh nak beat pemain-pemain ini apabila berhampiran dengan di box. So apa yang boleh saya katakan, walaupun pemain-pemain Perak overload di bahagian hadapan, mereka masih lagi belum boleh membina the best combination play dan kreativiti mereka masih lagi terhad. Tetapi adalah dua player yang menyelah, iaitu Syafizi dan juga Faris yang menunjukkan performan yang bagus lah pada perlawanan ni daripada segi mencipta peluang, daripada segi mencari ruang dan sebagainya. Tetapi sayang in term of finishing ataupun clinical, mereka gagal untuk execute peluang-peluang tersebut kepada jaringan. Jadi mereka boleh baiki lagi lah benda tersebut. Yang kedua, apa yang pasukan Perak boleh perbaiki juga adalah daripada kawasan middle third kepada bahagian attacking third, yang mana kalau kita lihat penggunaan daripada fullback yang ofensif ni, kita boleh lihat yang mana right back dan juga left back pasukan Perak sebenarnya tak memberi apa-apa impak yang signifikan ataupun impak yang penting kepada bahagian serangan walaupun mereka bermain dalam konsep ofensif fullback. Sepatutnya apabila bermain dalam konsep ofensif fullback yang mana right back ataupun left back naik lebih tinggi, maka sepatutnya mereka akan boleh cipta banyak variation untuk hold the touchline, terutamanya daripada segi buat overlap ataupun cover bahagian wide area, exploit kawasan tersebut dan melakukan crossing ataupun supply bola ke dalam D-box dengan lebih banyak, ataupun create combination untuk kepada circulate ball di kawasan wide area kepada half space dan sebagainya. Tetapi fullback pasukan Perak tak boleh nak buat macam tu apabila kita boleh lihatlah keterbatasan daripada Hafizal ataupun Raja Imran. Sekiranya mereka naik, mereka bukannya lah typical orang kata apa fullback yang boleh berminda menyerang sangat. Mereka memang kita tahu Raja Imran posisi asal dia center back, so dia tak boleh nak give terlalu banyak advantage kepada bahagian kiri pasukan Perak in term of attacking, tapi in term of defending pun boleh. Begitu juga dengan Hafizal yang boleh saya katakan dia lebih kepada konservatif, yang lebih kepada more to defend berbanding more to attack. So walaupun dalam kaedah pasukan Perak nak bermain dalam offensive fullback untuk pasukan Perak menyerang, mereka masih lagi belum ada pemain-pemain yang mampu menyesuaikan diri dengan taktikal tersebut. Jadi apabila jadi begitu, kita boleh nampak yang pasukan Perak terpaksa memulakan gameplay daripada bawah dengan penggunaan back tu, iaitu Sandy Afolabi yang akan bertindak untuk progress the ball dengan ada bantuan daripada Fadil dan juga Ikhwan Hafizu yang drop deep untuk collect the ball dan juga circulate the ball di kawasan tengah dan juga progress the ball jadi lagi tinggi. Itu sebab bahagian attacking pasukan Perak mereka bermain dengan keadaan yang terlalu narrow macam ni lah, senang cerita, dan dalam keadaan yang lebih berdekatan dan lebih overload di satu-satu position untuk penetrate ke arah pasukan Seri Pahang. Dan dalam pada masa yang sama, apabila mereka bermain begitu, mereka akan terlalu terekspos kawasan di belakang. Backline mereka akan banyak yang kosong dan mudah untuk kena counter dan juga mudah untuk kena bermain direct oleh pasukan lawan lah. Dan sebabkan itulah kita boleh tengok pasukan Seri Pahang banyak bermain dengan hantaran-hantaran jauh kepada Kepa Sherman untuk menggunakan fizikal yang ada kepada Kepa Sherman dan dalam pada masa yang sama untuk exploit kawasan kosong tersebut. Dan apabila bola ada kat kaki Kepa akan beat sama ada dua center back pasukan Perak sahaja untuk dia masuk ke dalam D-box. Nasib baiklah game ni boleh dikatakan Brian C boleh baca game dengan sangat baik, so dia berani keluar untuk memastikan yang Kepa dah ada ruang. Jadi walaupun Kepa dah berjaya lepas, dia masih lagi perlu berhadapan dengan Brian C sebelum membuat something lah. So benda tu pun perlu diberi perhatian kepada pasukan Perak in term of defense untuk pastikan yang backline mereka tak terlalu expose akibat daripada segi transisi ketika mereka di counter. Jadi untuk pasukan Seri Pahang,
Pula apa yang boleh saya katakan, mereka bermain secara direct, more to defend dan more to counter dan juga long ball. Apa yang kita boleh tengok pasukan Seri Pahang apabila bermain secara direct ni, mereka attack menggunakan wingback, yang mana boleh saya katakan penggunaan Azrif dan juga Syazwan di kanan dan kiri agak efektif dalam corak permainan direct, dan mereka mendapat bantuan daripada winger, contohnya di kanan Azrif dan juga Aguero, di kiri Bakiuddin dan juga dan Syazwan Andi, yang mana keempat-empat player ni mampu membuat something punya gerakan di bahagian kanan dan kiri, dan akhirnya mereka akan terus supply bola ke bahagian tengah untuk mencari Kepa Sherman bagi menjaringkan gol. Tetapi untuk game ni, walaupun Kepa Sherman ada disuap dengan bola-bola yang baik, bola-bola yang bagus, tetapi in term of orang kata apa, dia punya balancing ataupun kestabilan sebagai seorang player, nampaknya boleh dikatakan Kepa Sherman masih lagi dikawal rapi, dan dia masih lagi belum boleh bertindak balas dengan hantaran-hantaran tersebut untuk menyudahkan ataupun menjadikan situasi tersebut kepada situasi yang lebih berbahaya. So boleh dikatakan agak berat sikit lah Kepa Sherman untuk bermain secara direct tersebut. Dan apa yang boleh pasukan Seri Pahang perbaiki adalah mereka perlu memastikan yang bahagian tengah mereka tidak terlalu disjointed dengan attacking ataupun attacking third pasukan mereka lah. Kalau kita lihat di bahagian tengah, Kevin Ingriso dan juga Azam, walaupun kedua-dua player ni boleh bertindak as a playmaker, tetapi kita boleh nampak yang kedua-dua player ni kebanyakan kalinya mereka berdua agak drop deep untuk bertindak as a deep line playmaker, lebih kepada untuk switch play ataupun open game daripada bahagian bawah. So kalau mereka tak advance ataupun tak naik terlalu tinggi, maka gap antara middle department dengan attacking department akan terlalu jauh. Jadi disebabkan itulah pasukan Seri Pahang lebih selesa bermain dengan direct and long ball, dan juga exploit di bahagian wide area dengan penggunaan winger. So Bakiuddin bagi saya, he is one of the best player dalam perlawanan ni, dan juga untuk defend department pun bagus, dan yang paling penting saya boleh puji Izham Tirmizi lah, banyak save percubaan daripada pasukan Perak dalam situasi one on one. So kalau Izham tak save banyak game ni, saya boleh katakan mungkin Perak dah skor lebih banyak lah kan. Jadi secara overallnya Perak memang kurang bernasib baik, mereka kalah, dan mereka yang buat mistake sendiri kena red card lagi. Jadi mereka boleh baiki untuk sebab apa, untuk elakkan daripada buat mistake-mistake yang boleh merugikan kepada pasukan, dan Seri Pahang berjaya manfaatkan dengan bermain 10 orang untuk menang game ni. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.